Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada murid-murid semua. Dan hari ini adalah sesi yang kedua untuk Ustaz mengajar awak dalam pendidikan Islam tahunan. Kemarin kita telah belajar pendidikan Islam berkenaan dengan dalam bidang Al-Quran. Hari ini kita akan belajar dalam bidang akidah, iaitu sifat-sifat, iaitu Allah bersifat sama. Kita wajib mengetahui Allah bersifat sama. Okey, sebelum kita belajar, kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Dan Ustaz harap murid-murid dapat ikut doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya amar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmatmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu. Ya Allah, ya Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Amin ya rabbal alamin. Okey, untuk objektif pembelajaran kita pada pagi ini, iaitu ada 3 objektif kita yang perlu kita capai selepas kita tamat belajar pada hari ini. Yang pertama, murid dapat menyebut pengertian Allah bersifat sama dan hukum beriman dengan Allah bersifat sama. Itu adalah objektif yang pertama. Objektif yang kedua, murid dapat membaca dalil nakli dan menerangkan dalil akli Allah bersifat sama. Dalil nakli apa dia dan dalil akli apa dia. Objektif yang ketiga, murid dapat menyebut perbezaan sifat sama Allah dengan sifat sama manusia. Ini perbezaan sifat sama Allah dengan sifat sama manusia. Itu adalah 3 objektif yang perlu kita capai sebelum kita berakhirnya sesi PDPR kita pada pagi ini. Okey, dan seterusnya. Okey, kita pergi kepada pengertian. Cuba murid-murid tengok gambar di sebelah. Apa yang murid-murid dapat ulaskan daripada gambar di sebelah? Tengok gambar yang pertama. Gambar yang pertama tu adalah apa dia? Cuba fikirkan. Murid tu duduk buat apa? Sambil dia menunggu bas tu, murid itu berzikir di dalam hati sambil menunggu bas. Selain daripada berzikir, menyebut subhanallah, kita juga boleh sebutlah apa-apa zikir yang ada banyak fadilat yang perlu kita lakukan. Kalau kita di sekolah kebahasaan Cicam Menyabur, tempat menunggu bas tak ada, sambil awak tunggu mak ayah awak di tepi pagar dekat dengan jaga tu, awak sebut zikir kepada Allah. Itu gambar yang pertama. Gambar yang kedua, mana gambar yang kedua? Gambar yang kedua, sentiasa membaca Al-Quran di rumah. Gambar yang kedua ni, Ustaz percaya masa kita PDPR, masa kita PKP ni, ramai di antara kamu sentiasa membaca Al-Quran, terutama yang baca Iqra', baca Quran besar, sentiasa membaca Al-Quran. Sama tak kira lah waktu pagi ke, petang ke, malam ke, bersama ayah ke, awak baca, ayah dengar, ataupun awak pergi rumah Tok Guru di kampung tu, ngaji Al-Quran sehinggalah habis. Tengok gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga bercakap sesuatu yang tidak baik di belakang kawan. Dengan kata lain, awak mengata sain ataupun mengumpat. Yang gambar yang keempat, berdoa di malam hari. Kita berdoa ni adalah kita untuk memohon keampunan daripada Allah berkenaan dengan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar yang kita lakukan seharian. Kita minta doa
kepada Allah. Kepada Allah lah kita boleh memohon doa. Cuba awak fikir, tu suasana tu, antara 4 gambar tu, awak lakukan ke tak? Mungkin zaman sekarang ni, mungkin PKP ni, awak berada di rumah, yang gambar pertama dengan gambar yang ketiga tu, mungkin tidak. Gambar pertama, gambar kedua dan gambar ketiga tu, mengaji dan berdoa tu, awak boleh lakukan. Contohnya selepas sembahyang berdoa, selepas sembahyang awak mengaji Quran dan sebagainya. Okey, untuk slide. Okey, kita pergi kepada bahagian pengertian Allah bersifat samad. Awak tengok gambar di sebelah adalah perbualan antara seorang ibu dengan seorang anak. Ibu dia berbual dengan anaknya yang bernama Umar. Umar tanya, sifat samad itu apa, ibu? Umar tak tahu sifat samad, erti sifat samad. Okey. Ibu dia juga menjawab, itu perbualan antara ibu dengan anak. Kita wajib beriman dan percaya dengan sepenuh hati dengan sifat samad Allah. Kita kena percaya dan beriman. Tak boleh ragu-ragu. Yang kedua, Allah Maha mendengar akan setiap sesuatu, iaitu setiap pertuturan dan bisikan hati kita. Juga Allah mendengar. Kita kecek, kita telitah dalam hati pun Allah boleh tahu. Perbezaan sifat mendengar Allah dengan sifat makhluk ialah perbezaan antara sifat makhluk. Perbezaan sifat mendengar Allah dengan makhluk. Makhluk termasuklah manusia lah. Allah tidak memerlukan deria atau anggota untuk mendengar, dan pendengaran Allah tidak terbatas. Allah tak usah kita guna mulut, tapi Allah tidak menggunakan deria dan anggota untuk mendengar. Bukan mulut, telinga. Kita mendengar melalui telinga. Tapi Allah tidak menggunakan deria dan anggota. Dan pendengaran Allah tidak terbatas. Dia boleh dengar. Kita duduk nusuk bawah meja pun Allah dengar. Kita duduk sore-sore tengah malam pun dalam bilik gelap gapo pun Allah boleh dengar. Kita duduk bisik gapo. Dan yang kedua, manakala makhluk termasuk manusia memerlukan anggota dan deria, iaitu telinga untuk mendengar, dan pendengaran kita adalah terbatas. Seperti gambar yang ketiga tadi. Murid-murid duduk di belakang, bisik alik belakang saing dia. Kalau duduk jauh, saing tak dengar dah lah. Itu adalah anggota kita terbatas. Sebab itu murid-murid, kita mesti banyak doa untuk berjaya, kerana Allah Maha mendengar segala permintaan kita. Itulah gambar yang terakhir itu, kita kena selalu berdoa. Tak kira lah selepas sembahyang ke, selepas mengaji ke, duduk saja ke. Seperti doa makan, doa nak mula buat kerja, apa kita nak belajar tadi. Kita doa untuk belajar. Dan berzikir. Berzikir tadi pun kita boleh sebut subhanallah, walhamdulillah, wallah ilaha illallah, wallahu akbar, hasbunallahi wa ni'mal wakil. Ataupun awak tak boleh baca, nak baca kul huwallah. Baca kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu pun dah kira dapat pahala. Dan fadilat baca surah Al-Ikhlas pun banyak fadilat dia, kelebihan dia. Kita baca 3 kali surah Al-Ikhlas seperti seolah-olahnya kita baca sebiji Al-Quran. Okey. Dan seterusnya kita pergi kepada dalil.
Dalil nakli. Dalil nakli ni dalil daripada mana ni? Suppose ada ayat selama ni dah. Dalil nakli adalah daripada Al-Quran dan sunnah ijma' dan qiyas. Ni yang para ulama buat. Daripada dalil daripada Al-Quran. Al-Quran daripada kita Al-Quran, sunnah Rasulullah. Dalil nakli yang pertama, Allah bersifat sama ialah firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Surah Al-Baqarah ayat 224. Maksudnya, dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Sebab Allah mendengarlah perbualan kita, percakapan kita, Allah mendengar. Bila mendengar, dan Allah tahulah apa yang kita buat. Itu dalil nakli. Dalil akli, dalil daripada adalah dari sumber. Dalil akli adalah dari sumber akal selagi tidak melanggar pernyataan Al-Quran. Segala dalil yang tak ada pelanggaran dengan Al-Quran, itu orang panggil dalil akli, daripada akal kita. Allah sentiasa memiliki sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Allah mempunyai segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Oleh itu, mustahil bagi Allah bersifat kekurangan seperti tidak boleh mendengar. Tak seperti kita ada tak boleh dengar, itu buta, tuli, pekak. Itu adalah kita tak boleh mendengar. Okey, dan seterusnya. Yang seterusnya kita pergi kepada latihan. Latihan yang pertama, sebelum tu Ustaz nak ingatkan. Untuk pendidikan Islam tahun 6 pada tahun ni, sama ada kita buat PDPR di rumah ataupun kita bersekemuka di sekolah nanti, sediakan satu buku tulis. Satu buku tu tulis contoh latihan kemarin, awak tulis dalam buku tulis pendidikan Islam. Kemarin pun Ustaz tahu ada yang tulis, ada yang tak tulis. Ada yang hantar ke WhatsApp personal pada Ustaz dan ada yang tak hantar. Tak apalah yang tu. Untuk hari ini awak tulis di dalam buku tulis berpandukan kepada buku teks digital yang Ustaz edarkan dalam grup WhatsApp semalam. Tulis di dalam tulisan Jawi. Tulis di dalam tulisan Jawi. Ini latihan yang perlu awak buat. 2 sahaja latihan. Apakah maksud sama? Sebagaimana kita belajar tadi, pengertian dia. Maksud tu ataupun pengertian sama. Yang kedua, apakah perbezaan pendengaran Allah dengan pendengaran manusia? Dalam yang kita baca tadi, dia tulis itu pendengaran makhluk. Kita baca tadi pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Makhluk tu adalah termasuklah manusia. Tapi Ustaz ubah sikit soalan dia. Jadi makhluk tu tukar jadi manusia. Apakah perbezaan pendengaran Allah dengan pendengaran manusia? Itu 2 sahaja latihan yang Ustaz kemukakan untuk tajuk Allah bersifat sama dalam bidang akidah pada PDPR kita pada pagi ini. Dan sebelum kita berakhir pada pagi ini, Ustaz harap awak buatlah bersungguh-sungguh sebab kita tidak tahu bila kita boleh datang ke sekolah untuk PDPC macam biasa. Sekarang ni kita sebagaimana Ustaz royak dah tahun lepas ke bila-bila masa ada COVID ni, kita jaga kita. Kita jaga kita. Sama ada awak duduk di rumah ke, sentiasalah basuh tangan, pakai mask.
Jangan duduk main koksi alik petai tu. Kita jaga kita sebab virus COVID-19 ini dia tak kenal siapa dia. Dan Ustaz sudahi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Jumpa di lain slide video PDPR kita untuk minggu depan. Sekian. Wallahu a'lam.